Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 24 Disember 2024. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terus komited dalam meningkatkan kualiti hidup warga kota melalui pelaksanaan projek Bandar Selamat 2024. Adun Satuk Dato' Ibrahim Baki berkata, projek itu merupakan sebahagian daripada inisiatif bagi mewujudkan persekitaran yang cantik, bersih, selamat, pintar dan lestari. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan bandar sambil meningkatkan rasa selamat dalam kalangan masyarakat. Antara 3 elemen di bawah program ini yang telah siap dilaksanakan ialah pengasingan laluan pejalan kaki di Jalan Nenas, pemasangan bollards di Taman Komuniti Happy Garden dan papan tanda peringatan jenayah beserta dengan talian kecemasan. Selain itu, projek infrastruktur yang sedang dilaksanakan iaitu naik taraf sistem peparitan Jalan Nenas Barat Kampung Kude Lama dijangka siap Januari tahun depan. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan tapak projek Bandar Selamat di Satuk Kuching. Sejak diperkenalkan pada tahun 2011, program ini telah memberikan tumpuan kepada aspek persekitaran, sosial dan keselamatan di kawasan sasaran. Dengan peruntukan lebih RM300,000 tahun ini daripada Kementerian Dalam Negeri, kawasan di sekitar Jalan Nanas termasuk Jalan Raba Barat, Jalan Nanas Barat, Jalan Intan, Eastern Park, Evergreen Garden, Lorong Intan Tengah dan Jalan Green telah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program. Sementara itu, masyarakat setempat diseru untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dengan melaporkan perkara mencurigakan. Menurut Adun Batu Kitang Datuk Loh Kereciang, gejala jenayah dan penyalahgunaan dadah semakin menjadi cabaran bukan hanya di bandar tetapi juga di luar bandar. Tegasnya, usaha menangani masalah ini memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk agensi kerajaan seperti PDRM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Bandar Selamat yang diadakan di Dewan Komuniti Kampung Haji Baki Kota Sentosa, Kuching. Selain itu, beliau turut menyuarakan kebimbangan mengenai jenayah yang melibatkan golongan muda termasuk remaja dan pelajar. Oleh itu, katanya perlu disemai nilai-nilai murni dan memastikan golongan tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Generasi muda Sarawak, khususnya dari kawasan Tupung, dikesah memanfaatkan inisiatif pendidikan yang dipenakan oleh Kerajaan Sarawak untuk mencipta masa depan lebih cemerlang. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Datuk Fazruddin Abdul Rahman berkata, perkara ini jelas membuktikan bahawa pendidikan adalah tumpuan utama kerajaan negeri. Katanya hasrat Premier Sarawak memperkenalkan pendidikan percuma di universiti-universiti milik Kerajaan Sarawak dalam pengkhususan yang tertentu bermula pada tahun 2026. Ini akan memastikan akses kepada pengajian tinggi di universiti terjamin bagi anak-anak Sarawak tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan Presiden Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sebli, merangkap pengerusi program Bengkel Menjawab STPM 2024 untuk pelajar sekolah-sekolah Zon Dun Tupong di Kuching. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mencatat sejarah baru apabila dipilih sebagai rakan strategik e-Usahawan Hub oleh Malaysia Digital Economic Corporation MDEC. Menurut Pengarah Bahagian Bakat dan Keusahawanan Digital MDEC, Nik Naharuddin Muhammad Nasir, pengiktirafan UNIMAS sebagai hub e-usahawan ini bertujuan untuk melengkapkan ekosistem e-usahawan MDEC dalam usaha menggalakkan penglibatan usahawan komuniti sekitar UNIMAS melibatkan diri dalam keusahawanan digital. Dengan pengiktirafan itu, segala maklumat mengenai latihan dan program anjuran MDEC akan disalurkan kepada UNIMAS sebagai rangkaian hub. Ia juga memberi peluang kepada pelajar dan usahawan komuniti setempat mendapatkan informasi, khidmat nasihat serta bimbingan berkaitan keusahawanan digital di UNIMAS. Beliau menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media semalam. Nik Naharuddin berharap kerjasama terjalin antara MDEC, UNIMAS dapat diteruskan bagi memberi lebih manfaat kepada bukan sahaja pelajar dan usahawan setempat, malah kepada UNIMAS juga.
3 lokasi di sekitar Bandaraya Miri telah diperiksa dalam siri operasi dijalankan sepasukan anggota dari Unit Penguatkuasaan Imigresen Miri pada 19 Disember lalu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menerusi laman Facebook rasminya memberitahu sasaran operasi sapu yang itu ialah rumah sewa, premis makanan dan rumah kongsi tapak pembinaan di pusat bandaraya, Krop dan Taman Kuntu. Lokasi yang mencatatkan jumlah tangkapan terbesar melibatkan serbuan ke atas sebuah rumah kongsi di sebuah tapak pembinaan di Taman Tunku dengan tangkapan 11 warga asing. Secara keseluruhan, seramai 25 individu telah diperiksa dengan 16 daripadanya ditangkap. Kesemua yang ditangkap terdiri daripada 9 lelaki, 6 wanita dan seorang kanak-kanak. Seorang individu turut dikenakan notis untuk hadir memberi keterangan bagi membantu siasatan. Kesemua individu yang ditahan dalam operasi tersebut didapati melakukan kesalahan seperti tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi masa dan tidak mempunyai pas yang sah tinggal di Malaysia. Kesemua kes merupakan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan dinasihati untuk menyalurkan maklumat ke pejabat JIM berdekatan atau melalui saluran aduan dalam talian sedia di ruangan komen Facebook rasmi JIM. Setiap peniaga dan operator pasaraya di Sarawak diingatkan untuk meletakkan tanda harga dan warna yang betul bagi memudahkan pengguna. Menurut Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, itu antara kesalahan paling banyak dikesan sepanjang kempen skim harga maksimum musim perayaan. Dia salah letak tanda harga dan juga pink color, warna merah jambu. Dia salah tagging lah. So kena pastikan peniaga ini menggunakan tanda harga berwarna merah jambu seperti yang kita nampak yang telah dipamerkan. Gagal berbuat demikian, peniaga berdepan denda maksimum RM10,000 bagi persendirian atau RM20,000 bagi syarikat. Dominic bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan sempena SHMMP Christmas 2024 di Seniawan Bau semalam. Sepanjang musim kawalan harga ini, KPDN telah menggerakkan seramai 214 pegawai penguatkuasa dan 97 pegawai pemantau harga di semua lokasi strategik seluruh negeri. Dedahnya lagi, sejumlah 798 kes telah dihasilkan sepanjang tahun ini melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dari jumlah itu, nilai kompaun merekodkan RM360,750 dengan anggaran nilai sitaan berjumlah sekitar RM22.7 juta. Hadir sama pada lawatan itu, Adun Serembu, Miro Simo. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.